Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali ke Tok Alang Channel. Apa khabar semua? Hari ini kita akan buat satu perkongsian. Ini macam ulangan juga tapi dalam sudut yang agak berbeza sikit. Kita akan bercerita mengenai baja sebatian NPK iaitu baja sebatian yang biasa kita gunakan kepada pokok kita. Tak kira lah pokok durian ke, pokok buah-buahan lain ke, atau pokok sayur dan sebagainya lah. Kita biasa gunakan baja sebatian NPK. Jadi hari ini Tok Alang Channel akan bawakan dari sudut pandang yang agak berbeza, iaitu kita akan bezakan 4 jenis baja NPK, dan juga kita akan tunjukkan cara-cara menggunakannya juga sebagai ulangan supaya sahabat-sahabat kita yang masih tak biasa boleh buat panduan. Okey, tapi sebelum itu, seperti biasa kepada sahabat-sahabat yang masih lagi belum tekan butang subscribe, bolehlah membantu kami memperkembangkan Tok Alang Channel ini lagi dengan menekan butang subscribe dan juga loceng notifikasi. Dan kalau rasa video kami ini bermanfaat, tanda like sekali, insya-Allah kita akan dapat manfaat. Dan saya sangat suka tuan-tuan support Tok Alang Channel ini. Kita rasa sangat bangga lah. Okey, tak rugi tekan tak kena bayar pun. Tekan subscribe. Okey, seperti saya beritahu tadi, kita akan bercerita mengenai baja sebatian NPK. Sebagai ulangan saya nak ulang sekali lagi. N ialah untuk unsur nitrogen, P phosphorus, K kalium, ataupun kadang-kadang orang panggil potasium pun boleh. NPK iaitu unsur nitrogen, unsur phosphorus dan unsur kalium. Itu yang kita kena tahulah. Jadi kalau untuk pokok-pokok kita, kalau kawan-kawan tanya apa kegunaan NPK ni, biasa kita panggil NPK lah. Nitrogen biasanya lah untuk kesuburan daun, daun, kehijauan daun dan sebagainya. Jadi kadang-kadang daun kita kuning dan sebagainya itu kurang unsur nitrogen lah tu. Phosphorus pula dia lebih kepada bila untuk kekuatan akar. Dia akan pergi kepada akar kita, pertumbuhan, kekuatan, kesuburan akar pokok. Dan juga kalium, kalau untuk pokok berbuah yang kita pakai baja NPK tinggi itu, kalium ni terus kepada kesuburan buah lah, membesarkan buah dan sebagainya. Tapi kalau pokok biasa, dia adalah untuk kesuburan pokok secara keseluruhan. Secara keseluruhannya, untuk kesihatan kesuburan pokok perlukan unsur K. Jadi itu asas dia. Jadi apakah itu baja NPK? Jadi untuk pokok vegetatif, fasa pertumbuhan, fasa umur 4 tahun ke bawah lah lebih kurang. Kita gunakan baja NPK yang nombor ataupun bilangan nombor dia itu sekata. Kebiasaannya begitu untuk fasa vegetatif, fasa pertumbuhan. Iaitu biasanya yang kita jumpa di pasaran ada 4 jenis yang biasa kita jumpa lah. Iaitu yang paling biasa ataupun yang dicadangkan oleh pegawai pertanian, pakar-pakar pertanian dan sebagainya ialah baja 15, 15, 15. Itu yang paling rendah dia punya tu. So itu maknanya 15, 15, 15 tu maknanya ialah 15% dalam baja tu. Ni baja 15, 15 ni. Ni baja 15, 15. Saya akan buat contoh lah. Maksudnya dalam baja ni ada 15% nitrogen, 15% phosphorus dan 15% kalium. Jadi campur ketiga-tiga tu jadi 45% kandungan bahan unsur NPK dalam ni. Okey, jadi ada juga syarikat yang akan buat ditambah magnesium, ditambah sulfur, ditambah Te. Tapi bilangannya sangat sikit, biasa orang tak sebutlah dekat ujung tu. Jadi biasa kita sebut yang NPK saja. So 15, 15, 15 bermakna 45% unsur yang 3 tadi. Yang selebihnya ialah bahan-bahan lengai ataupun bahan-bahan yang digunakan untuk memegang ataupun mengikat unsur yang 3 tadi. Sebab dia kalau berdiri sendiri tak boleh nak wujud dia dalam bentuk gas dan sebagainya lah. Kalau nitrogen kita tahu dah kan. Jadi dia pegang oleh bahan-bahan lengai tadilah. Ikut syarikat lah, ada yang guna tepung ke, pasir ke, apa ke, tanah ke, ikut pandai dia lah. Yang kita tahu NPK tu dia sekata. Sebab apa kita guna? Sebab baja sebatian NPK ni dia stabil. Kita guna, kita tahu dah. Kalau 15, 15, 15 tu dia memang ada banyak tu. Yang syarikat tu telah memperakui bahawa baja keluaran dia ada 15% N, 15% P, 15% K. Itu maksud dia. Kalau kita gunakan macam baja organik itu dari itu sudut yang berbeza. Tapi baja organik kita tak boleh nak tentukan
Macam taik lembu ke, taik ayam ke, taik kambing ke, berapa N, berapa P, berapa K kita tak tahu. Ada unsur tu, ya, tapi kita tak dapat nak tentukan. Okey, itu yang asas dia, NPK. Saya dah tunjukkan, tapi malangnya saya ada 3 jenis je. Iaitu baja NPK 15, 15, 15. Yang ini ialah 16, 16, 16, tak ada guni dia. Ada bekas dia je. Dan yang ini yang baru saya gunakan, iaitu 18, 18, 18. Yang warna hitam ni. Ini guni dia. Jadi bermaksud, kalau ini ialah 45%, ya. 3 tadi, yang 16, 16 ni dia akan jadi 48% lah. 16%, 16%, 16%. Dan yang 17 tak ada kat contoh kita, kan? Dia akan jadi berapa 17, 17, 17, 7, 21, 51%. Dan yang 18, 18 ni akan jadi 54%. Bahan apa tu, unsur-unsur NPK tadi. Itu maksud dia. Jadi apa beza dia? Beza dia kandungan tu je lah. Kandungan je. Jadi kita nak pilih yang mana? Saya ikut pergi kedai, ada baja ni, kita beli baja tu. Ada 15, beli 15. Cuma ada beza dia. Sangat sikit tapi ada beza. Okey. Cadangan saya, pendapat saya, ya. Sebab ikut pengalaman saya guna, saya dah guna 3 jenis baja ni. Okey, yang 17 saya tak pernah guna lagi, tapi yang 3 ni saya dah pernah guna. Jadi saya sarankan, kalau musim hujan, kalau hari hujan lah, hari banyak hujan, macam seminggu 2 kali hujan dan sebagainya, kita gunakan 15, 15, 15 sebab saya nampak dia lebih stabil. Dia lambat larut, ya, dia lambat larut. Kalau macam kita tabur tu seminggu 2 minggu, nampak lagi butir dia. Jadi dia tahan lama di atas tanah. Yang saya nampak lagi besar nombor dia, 16 ke, 17 ke, 18, lagi cepat dia larut, ya. 18 sangat cepat. Kita letak sekejap je, pagi kita letak, petang kan, kalau atau petang kita letak, malam ni ada embun, besok dah tak ada. 17 pun saya percaya macam tu, 16 pun sama. Jadi kadang-kadang ada kawan-kawan kita yang bertanya bila nak letak. Okey, 15 kita utamakan dalam musim ataupun minggu-minggu, bulan-bulan yang ada hujan. Kalau musim kemarau, lebih baik kita letak 18 ataupun 16 ataupun 17. Musim kemarau ni dia sambat sikit larut lah, tak apalah. Dia hanya pakai embun je. Jadi itu. Dan kalau musim macam sekarang ni, macam di tempat saya ni, seminggu sekali 2 kali hujan sebagai contohnya. Jadi hari ni saya nak campur. Ada juga tanya boleh campur ke? Boleh. Tak ada masalah sebab dia asas dia sama kan. Jadi kalau biasanya orang campur ialah asas dia mestilah 15, 15 sebab dia lambat larut. Kita campur dengan salah satu 16, 17 ataupun 18. Macam hari ni kita ada 2 ni kan. Saya nak campur 2 ni. Secara kebetulannya bukan saya suka campur. Biasa saya tak campur. Tapi sebab baja 15 ni ada lebih sikit dan kita boleh buatlah tunjuk pengalaman kita di kebun. Jadi kita akan campurkan 15 dengan 18. Asas dia akan jadi sama juga, ya kan? Cuma satu tu dia akan larut cepat, satu tu akan lama sikit berada di atas tanah. Dia larut pun dalam tanah, dia tak lari ke mana. So hari ni kita akan tunjukkan cara-cara kita guna baja ni kepada 2 pokok lah, satu pokok kecil, satu pokok besar. Jadi senang kita nak buat perbandingan. Okey, jom kita pergi. Kita campur dulu baja ni. Tak apa, tak meletup. Ini 15 dengan 18. Pada siapa yang nak campur, begini je. Macam kita buat teh tarik. Okey, boleh kita mula membaca. Okey, kita anggap ini pokok kita, pokok besar lah ni. Kita anggap pokok dah besar. Saya ambil pokok kat depan je, senang. Seperti biasa, bila kita nak tabur baja, kita kena pastikan kalau pokok macam ni dia dah ada kanopi dia dah. Maksudnya akar dia dah keluar ikut dengan struktur berapa luasnya kanopi dia. So kita kena anggap, kita boleh tengok lah sini kat sini. So kita letak kawasan ni, kalau dia keluar sikit pun tak apa. Sebab kita punya falsafah kita ialah biar
akar keluar mencari baja. Jangan kita terus letak baja kat itu, jadi akar tak berkembang. So kita letak di sinilah. Kita anggap ini kanopi dia. Berapa gram saya pun tak gerti nak agak juga ni. Saya pakai genggam saya je. Biasalah kan, orang lama dia memang kebun dia begitu. Kita buat macam ni je. Kita taburkan. Mungkin pokok yang sebesar ni mungkin saya ingat dalam sekali kita baja mungkin dalam 300 ke 400 gram lah. 200 mungkin sikit sangat kan. Okey ya, siap sepokok. Lepas ni kita akan pergi ke pokok yang kecil pula di hujung sana. Pokok kecil kita masih gunakan weed mat lagi ya, untuk kawalan rumput dengan rumpai. Nampak kan? Cantik je. Jadi kalau pokok yang sebesar ni, sama juga pokok baru tanam ke, pokok yang berumur 3 bulan, 4 bulan ke, kanopi dia kemungkinan dia tidak mengikut sangat dia punya dahan keluar ni kan. Jadi kita macam saya katalah, biasa saya akan jengkal ya. Saya akan buat secara jengkal. Kat sinilah kita anggapkan. Kita akan tabur keliling sini. Pokok kecil sikit je lah. Okey, cukup dah. Kalau tuan-tuan rajin ada masa, buat lubang, cangkul, letak baja dan tanam. Kalau ada masa lah. Kalau tak ada masa, buat macam saya buat je tadi. InsyaAllah padan dah. Okey. Jadi lelah sikit ni, sebab kita dah buat banyak pokok kan, menunduk. Kita anggap sebagai senaman, tak apalah. Begitulah ya, cara kita pembajaan 15, 16, 17 dan juga 18 kali 3. Jadi semuanya untuk tumbuh serang pokok. InsyaAllah kita gunakan mengikut keadaan ditetapkan, cara yang betul, cara berkala, maknanya berjadual. InsyaAllah pokok kita akan tumbuh dengan subur, dengan sihat. Saya rasa itu dulu. Sekian. Assalamualaikum. Bye-bye.